Assalamualaikum dan salam ceria untuk anda. Apa khabar? Khabar baik. Okey, mungkin untuk anda yang sedang bersama kami pagi ini, terima kasih kerana setia bersama kami hidupkan pagi anda di MHI. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim pastinya bersama anda hari ini untuk siaran hari Khamis yang kita juga mengharapkan agar keadaan anda baik-baik sahaja. Tengok Fitri Yahya hari ini kan. Teringat apa? Mangga ke pisang ke? Apa yang bermain di fikiran? Ini orang kata mewakili negeri Kedah lah hari ini. Lebih kurang kebetulan ya. Ya. Okey, apapun di mana anda berada, kita pastikan dapat ilmu yang terbaik untuk hari ini kerana banyak pengisian seumpama telah tadi saya sebutkan pisang ke mangga. Yang penting ada intipati dapat kita beri kepada anda. Hari ini resah sikitlah sebab kita nak bicara topik yang sangat penting. Betul. Ini tentang masa depan terutama anak-anak muda yang mungkin terjebaklah dengan rokok. Rokok elektronik ini yang kami nak bawakan perbincangannya seketika nanti. Tapi sambil-sambil tu juga, Fitri, kita nak lihatlah keadaan cuaca di negara kita hari ini. Cuaca hati mungkin lebih baik ya. Okey, baik, perhatikan di semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya kalau kita lihat di setiap negeri berlaku hujan dan juga ribut petir. Perlukan juga pemerhatian anda kalau ada sebarang aktiviti nak dilakukan dan sebagainya, perlu merancang terlebih dahulu. Kalau kita lihat keadaan cuacanya, ada hujan dan juga ribut petir di setiap kalau negeri. mungkin aktiviti luar ke, nak bergerak ke mana ke, nak bermusafir, rancang terbaik ya. Sebab ini gambaran. Okey, kita sebenarnya hari ini fokus tadi yang Rina sebutkan ini berkaitan dengan rokok elektronik. Bukan untuk menakut-nakutkan, tapi ini realiti yang terpaksa ditempuhi oleh mereka yang berdepan dengan ketagihan. Dan banyak sekali paparan mutakhir ini, individu yang ditebuk paru-paru kerana paru-paru bocor. Tapi secara perbuatannya nanti kita akan jelaskan. Dan kita juga nak bawakan dari sudut perubatan sendiri, apakah kesannya untuk jangka panjang bagi mereka yang masih lagi menjadi perokok elektronik ini. Namun sebelum itu kami nak kongsikan bingkisan berkenaan topik yang akan dibawakan sekejap saja lagi. Saksikan. Ditebuk paru-paru dalam keadaan sedar, pengalaman pahit yang tidak dapat dilupakan. Rokok elektronik atau dikenali sebagai e-cig ialah alat genggam yang berfungsi dengan memanaskan cecair yang biasanya mengandungi nikotin dan perasa. Mula popular pada tahun 2005. Pengeluar terbesarnya iaitu negara China mula memperkenalkan produk ini bertujuan untuk dijadikan alternatif dan menghentikan tabiat merokok. Satu kajian menyatakan pengguna rokok elektronik masih sukar buang tabiat merokok. Hal ini kerana walaupun bentuknya berbeza, tetapi kandungannya masih sama, iaitu wujudnya bahan nikotin. Tetapi ramai yang tidak sedar, kadar sedutan dan kepekatan nikotin yang boleh dilaras membuatkan rokok elektronik sangat berbahaya. Itu baru gambaran awal tentang kerosakan yang dialami akibat daripada pengambilan rokok elektronik ini. Mungkin nampak enjoy, nampak seronok, tapi implikasinya kepada organ utama anda amat mendukacitakan. Dan kami terus nak bawakan perbincangan hari ini. Kita nak berkongsi pengalaman yang boleh kita jadikan iktibar bagi mereka yang pernah melalui pengalaman terpaksa dibedah dan ditebuk paru-parunya akibat daripada menjadi perokok elektronik ini. Kita bersama dengan Muhammad Fahmi Aidil dari Sri Gombak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Fahmi? Alhamdulillah, semakin sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Setelah 2 bulan saya sakit. Baik, sekarang ni Fahmi usianya berapa kalau dapat kita kongsikan? 21 tahun. Okey. Dan mula terlibat dengan rokok pada umur bila tu? Daripada saya sekolah lagi lah. Tingkatan 4 macam tu. Okay. Dalam waktu tingkatan 4 tu kiranya awak adalah seorang perokok konvensional iaitu tembakau ataupun memang waktu tu dah menghisap vape ataupun pot? Waktu tu rokok dengan vape off on lah. Sejak rokok, sejak vape. Sampai bila saya satu hari saya fikir saya nak berhenti rokok, saya tengok diorang keluarkan pot atau semua kan macam-macam filter. So saya try lah semua, saya isap pot tu apa semua. Disebabkan saya nak berhenti rokok sebenarnya. Tapi disebabkan rokok, tak di apa kata macam, apa nak cakap ditebuk lah kan. Ya. Disebabkan nak lari daripada rokok,
Tapi kemudian ditebuk. Awak merasakan Pengalaman saya baru vape waktu itu. ya. Fahmi merasakan waktu dan ketika itu adalah alternatif terbaik lah kan untuk menghisap sebagai perokok elektronik ini sebab nak lari daripada menjadi perokok konvensional. Tapi dalam tempoh 5 tahun anda melalui fasa itu, boleh tak ceritakan kalau kita boleh imbas kembalilah bagaimana rasa sakit tu sehingga menyebabkan awak terpaksa ditebuk paru-paru? Dapat dengar, Fahmi? Sekejap. Lantik sekejap. Cerita pasal macam mana saya sakit tu lah. Betul. Puncanya saya demam. Saya demam, lepas tu saya jadi macam tak sedap tekak, tak sedap badan. Lepas tu tak lama saya jadi batuk. Lepas tu saya jadi semput. Bila saya dah rasa semput, dalam seminggu jugalah saya klinik apa semua. Pergi hospital Selayang, cek doktor hospital Selayang kata tak ada apa-apa, cuma demam biasa. Lepas tu bila saya dah terasa ada satu hari tu, subuh saya bangun pagi. Saya bangun pagi, saya dah rasa macam dah tak terlampau, dah tak terdaya dah saya punya pernafasan. Rasa dah macam tak boleh lah nak buat apa-apa, tak nafas pun dah tak boleh. Lepas tu pergi hospital, subuh tu pergi cek, doktor kata paru-paru awak dah pun penuh dengan air, sebelah. Belah kiri. Dah tinggal pun paru kita ni, dah tinggal separuh dah paru-paru kita. Dah tak dapat penuh. Kata awak ada tak vape ke, awak berokok ke? Ya, saya vape, saya merokok apa semua. Mungkin disebabkan vape lah, saya tak tahu dalaman kita tu macam mana. Adakah luka ke, ulcer ke, itulah. Baik, adakah dapat Fahmi cerita sikit sebab tadi Fahmi air tu cepat lah sebab boleh membawa-bawa. Ya, betul. Okay, tadi Fahmi sebutkan 16 dah mula hisap rokok, kemudian sekarang 21. Dalam tempoh 5 tahun tu kan, mungkin ada tahun-tahun yang betul-betul anda ketagih. Kalau dapat kita kongsikan, dalam sehari tu berapa kali? Kalau macam rokok konvensional ni, kita tahulah berapa batang kan. Kalau macam ni, berapa kekerapannya? Ataupun bila stres je, ambil ke macam mana dari segi yang menggunakannya tu? Ya. Dia benda pot tu, dia dalam 2,000 pam tau. Dia tulis itu 2,000 pam. Tu boleh tahan 2-3 hari lah. So benda tu kita isap je lah. Kalau kita nak isap je. Fahmi, kalau boleh kita dekatkan sedikit mic Fahmi tu supaya lebih jelas bila kita berbual. Okey. Boleh? Okey. Kita difahamkan bukan sahaja sekali Fahmi menjalani pembedahan. Mungkin boleh ceritalah sebenarnya dah berapa kali dah anda menjalani pembedahan akibat daripada rokok elektronik. Mungkin sebelum ni pun dah dapat amaran awal ke memang dah ada tanda tapi mungkin tangguhkan ke macam mana? Boleh tak ceritakan macam mana titik mula tu? Rasa macam tak sedap badan ke? Silakan. Dah dua kali. Saya kena tebuk dah 2 kali kiri dengan kanan sebabnya saya tak sedap badan lah kan. Jadi lemah badan, jadi tak sedaya nak bangun apa semua. Yang kalau belah kanan ni pula doktor dah tahu sebab saya kan appointment doktor apa semua. Doktor buat x-ray tiap kali saya datang appointment doktor x-ray. So doktor ada lagi air baru nak naik kan belah kanan disebabkan luka. Dalaman kita dah luka sebabkan air tu kan. Daripada situlah doktor boleh tahu, doktor kata tebuk lagi. Itu lah. Baik, bila masa... Tapi memang perit lah bagi saya. Saya nak kerja pun dah tak boleh. Boleh kata masa umur muda ni memang betul-betul anda banyak habiskan duit jugalah untuk memenuhi keperluan ya? Dengan vape, pot semua tu? Betul ya? Lebih kurang macam itulah. Saya bekerja pun disebabkan benda macam itulah. Elakkan daripada rokok. So, kita habiskan duit daripada dekat vape tu je lah. Baik, ini istilah perubatan untuk paru-paru bocor ini. Dan bila cerita tentang Fahmi sakit ni tersebar, semua orang dalam kawan pun tahu, adakah ia juga memberi impak kepada orang sekeliling untuk buat check up ke ataupun macam mana perubahan kepada rakan sekeliling? Yang juga mungkin rakan seangkatan, kawan-kawan. Kawan saya pun dah banyak. Kawan saya pun dah banyak dah tahu yang percaya benda-benda ni sebab kawan saya sendiri bila saya cerita, saya tunjuk kawan saya sebelah-sebelah katil pun ada juga macam saya disebabkan pot apa semua. Kawan saya dah 2 orang meninggal disebabkan pot sampai menjadikan kanser paru-paru.
Bagi Fahmi Umur sendiri, 16 tahun dah meninggal dah disebabkan sport. bagi Fahmi sendiri kan, bila kali pertama Ni saya Fahmi dengar? Fahmi? ya. Bagi Fahmi sendiri kan, bila Fahmi melalui pembedahan yang pertama, sebaik sedar saja di hospital, masa tu perasaan Fahmi bagaimana? Rasa takut sangatlah sebab doktor pun kata boleh menyebabkan kematian apa semua disebabkan paru-paru berair. So, doktor keluarkan cepatlah. So, saya tengok dah bila dah kena tembuk tu, dia tak boleh buat apa dah. Air pun dah keluar dah banyak dah. 2 liter tau air keluar dalam paru-paru. Uish. Dan apa pula nasihat dan juga pandangan doktor selepas anda menjalani pembedahan, Fahmi? Penjagaan macam mana dari segi pergerakan ke ataupun pemakanan, akan dapat dikongsikan rutin selepas pembedahan ni macam mana yang doktor sarankan kepada Fahmi? Doktor kata jangan hisap lagi vape, rokok apa semua, berhentilah kalau boleh kan. Ya. Jaga kesihatan. Makan memang tak ada pasal lah. Cuma pedas tu kita kena kurangkan sikit. Kita takut dalaman kita kan. Ya. Baik, Itu je lah doktor beritahu, doktor nasihatkan jangan lagi merokok. Jadi ada tak rawatan yang diberikan juga untuk membuang ketagihan sebab anda sebelum ni tegar, jadi nak buang terus tu mungkin ada masalah perjuangan. Apa yang doktor sarankan supaya terapi apa-apa untuk buang ketagihan ni? Ya. Amalkan jangan hisap rokok lah, dia kata. Tak bagi benda tu jadi takut dengan kita. Takutkan dengan kita benda tu. Benda tu sebab boleh membawa kematian, boleh membawa maut. Anggap je benda tu musuh kita. Nanti je lah doktor jauh. Baik Fahmi, mudah-mudahan perkongsian pengalaman Fahmi ini dapat memberi iktibar juga kepada mereka di luar sana, rakan-rakan yang mungkin seusia yang masih lagi orang kata menjadi perokok elektronik ini. Jaga diri, jaga kesihatan baik-baik ya Fahmi. Lagi satu saya nak ucapkan terima kasih dekat doktor HKL Kuala Lumpur dan juga mak ayah saya dan juga rakan-rakan saya mendoakan, terutama sekali doktor-doktor yang dekat HKL tu lah, yang merawat saya, yang memberi saya kesihatan apa semua, dia pulihkan saya. Baik, terima kasih Fahmi. Dan juga terima kasih kepada Malaysia hari ini menjemput saya untuk berkongsi tentang saya yang menghidap kesihatan paru-paru. Baik, terima kasih kembali. Cerita Muhammad Fahmi Aidil dari Sri Gombak tentang bagaimana terlibat dengan rokok dan bahaya. Nampak macam tak ada apa-apa. Macam sonok, nampak macam, nampak cool sebab bersama dengan kumpulan, tapi ada impak implikasi pada kesihatan. Nanti kita juga nak berbincang dari aspek perubatan. Bagaimana sebenarnya rokok elektronik ini telah pun memberikan impak yang buruk kepada paru-paru dan juga sistem badan anda. Dan kalau tidak dijaga, tak dikawal, kita tahu kematian, tapi kita nak lebih mendalami macam mana proses dia merosakkan tubuh badan manusia. Semuanya sekejap saja lagi, tapi kami nak kongsikan antara mungkin bagaimana cara untuk kita menjaga kesihatan kita dengan bersenam. Hari ini fokusnya kepada lunges. Tak siap. Kita selalu mendengar bila kita bersukan, ramai yang kekejangan di bahagian belakang ni ataupun kita panggil hamstring. So di sini saya nak memberi satu senaman tambahan, namanya lunges. Okey, simple saja. Berdiri macam biasa tegak, satu kaki di hadapan dan buka kaki belakang begini so kita dapatkan posisi yang stable. So gerakan dia senang saja, kita hanya turun ke bawah. Satu. Okey, kita akan rasa tekanan di belakang ni Kita juga boleh ubah kaki kita seperti ini juga untuk kaki kiri kita. Okey. Tegang begini, tegak badan hadapan, turun. Satu. Kita kena perhatikan kita punya lutut ni tidak melebihi ibu jari kaki kita. Yang ini special bagi para pelari, cyclist ataupun yang sentiasa bekerja dalam berjalan menggunakan kaki. So kita akan buat lunges juga, tapi dia adalah forward lunges.
di mana ini akan memberi anda punya endurance, ketahanan endurance anda. So kaedahnya sama, cuma kita bergerak ke hadapan. Okey. Begini untuk stabil, buka, turun. Dan kita sentiasa bergerak ke depan. Kalau tempat tu pendek, kita patah baliklah. Macam ni saja. Okey, badan sentiasa dada tegak ke hadapan. Ini kita panggil forward lunges, akan menguatkan endurance strength kita. Kita turunkan. Dada menghadap hadapan, tegak. Macam ni. Okey. Dan perlahan jaga tempo sebab kita perlukan balancing. Okey, lunges ni untuk stability. Kenapa saya katakan stability? Sebab bukan semua orang dapat kawal begini. Okey, jika lunges kita tidak betul ataupun kaki kita masih tidak lagi kuat, kita akan tergoyang-goyang ketika kita bergerak. Macam ni. So, kekuatan kaki serta kelebihan lunges ni memberi pembakaran lemak yang tinggi. Sebab apa? Otot kita di kaki ni banyak. Bila otot kita kuat, dia akan membakar lemak dalam badan dan meningkatkan metabolic rate anda. Stability badan sangat penting jika anda bersukan, melakukan gerakan-gerakan aktif. Yang ini sangat penting supaya kita berjalan akan jadi lebih tegap dan mantap. Baik, kembali di Malaysia dan kita nak berikan anda kesedaran dan info berguna tentang kesihatan. Sebab itu ada maklumat 300,000 pelajar sekolah di Malaysia pengguna vape. Wow. Ini melibatkan pelajar lelaki 250,000 dan pelajar perempuan 50,000. Dan 40.9% menggunakan satu kali sehari dan 33% lebih kurang 2 hingga 5 kali sehari. Inilah yang perlu kita khawatiri berkenaan dengan situasi ini kerana kita melihat bahawa dalam usaha kerajaan untuk melahirkan generasi penamat ini tentu ada cabaran yang tersendiri dan hari ini kita nak menggerakkan naluri setiap daripada anda yang juga merupakan perokok elektronik untuk kita beri kesedaran kenapa ianya bahaya. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Nurul Yakin secara dalam talian, merupakan seorang pakar perunding perubatan pernafasan, perubatan dalaman dan pakar gangguan tidur antarabangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, masa kita agak terhad tapi kita nak fokus dululah. Mungkin gambaran awalnya mungkin dapat diterangkan komposisi ataupun kandungan dalam rokok elektronik ini yang memberi impak yang buruk pada kesihatan. Silakan Doktor. Okay, jadi vape ataupun rokok elektronik ini dia mengandungi beberapa komponen yang utama. Yang pertama dia mengandungi nikotin. Nikotin adalah bahan yang menyebabkan ketagihan seseorang terhadap vape, terhadap rokok. Jadi nikotin antara salah satu bahannya. Yang kedua adalah ethylene glycol, iaitu bahan yang berfungsi untuk menukarkan wap, menukarkan cecair kepada wap. Dan bahan seperti aditif dan flavoring, contohnya diethyl. Bahan inilah yang akan memberikan bau yang wangi kepada vape tersebut. Namun begitu, bahan-bahan yang terdapat dalam e-cigarette ataupun vape ini sebenarnya memberikan kesan yang tidak baik, terutama kepada paru-paru, jantung, otak dan juga keseluruhan tubuh badan manusia. Okey, Doktor, mungkin Doktor juga boleh kongsikan apa yang akan terjadi ataupun reaksi tubuh badan kita apabila seseorang itu menghisap vape. Okey, jadi sebagai pakar paru-paru, saya memang banyak terlibat dengan perawatan pesakit mengalami masalah paru-paru. Jadi kerana vape ini, dia memberikan kesan yang direct ataupun secara langsung kepada paru-paru. Antara kesan yang kita boleh lihat adalah pneumothorax. Yang anda lihat gambaran berlakunya kebocoran paru-paru di mana udara boleh terperangkap ke dalam paru-paru menyebabkan berlakunya keadaan pneumothorax ini. Biasanya pesakit pneumothorax ini mengalami gejala seperti susah nafas, degupan jantung laju. Jadi kita melihat guna vape ini mereka lebih berisiko tinggi untuk mendapat masalah pneumothorax ataupun paru-paru yang terperangkap di dalam udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Jadi untuk merawatnya kita perlu menebuk paru-paru seseorang, memasukkan tiup dan mengeluarkan udara yang terperangkap dalam paru-paru tersebut. Selain daripada pneumothorax, terdapat juga keadaan yang kita panggil popcorn lungs ataupun bronchiolitis obliterans, di mana tisu paru-paru terus terjejas disebabkan keradangan yang berlaku. Dan popcorn lungs ini
disebabkan oleh komponen diethyl itu sendiri ya, yang sangat banyak terdapat di dalam vape ya. Jadi pesakit yang mengalami popcorn lung ataupun bronchitis obliterans ini mengalami gejala seperti batuk berpanjangan, susah nafas, sakit dada, dan ini memberikan kesan yang sangat serius ya kepada pesakit yang mengalami masalah popcorn lung ataupun bronchiolitis obliterans ini. Selain daripada itu ya, pesakit ataupun perokok penghisap vape ini, mereka boleh mengalami satu keadaan yang kita panggil EVALI ataupun e-cigarette ataupun vape related acute lung injury ya, di mana terdapat keradangan yang serius di dalam tisu paru-paru menyebabkan pesakit mengalami kesukaran bernafas ya, memerlukan bantuan oksigen ya, sehingga ada yang perlu dimasukkan ke ICU ya, ada yang sehingga perlu memerlukan bantuan pernafasan ataupun mesin ventilator kerana kerosakan di tisu paru-paru yang teruk ya. Dan kajian di US baru-baru ini ya, menerbitkan sekitar tahun 2019 terdapat satu outbreak ataupun wabak di kalangan pengguna vape di mana melibatkan 2,000 kes pengguna vape mengalami masalah di Bali ini, melibatkan 68 kematian ya. Dikatakan berpunca daripada komponen vape yang tidak dikawal ya. Jadi itu sebenarnya antara kesan vape kepada paru-paru ya. Dari segi kesan kepada jantung ya, komponen nikotin dalam vape tersebut boleh menyebabkan serangan jantung ya. Kerana nikotin ini boleh menyebabkan saluran darah di dalam jantung itu tersempit ya secara tiba-tiba, panggil vasospasm. Jadi ini boleh menyebabkan serangan jantung ya, terutamanya di kalangan orang muda ya. Kalau kita lihat biasanya serangan jantung ataupun heart attack ni berlaku di kalangan orang tua ya, tetapi untuk penghidu vape ya, penghisap vape, mereka boleh mendapat serangan heart attack walaupun berlaku di usia muda. Dan serangan stroke di usia muda juga boleh berlaku di kalangan penghisap vape ya, kerana kondisi vasospasm ataupun kesempitan salur darah secara mendadak yang disebabkan oleh nikotin dan komponen di dalam vape itu sendiri. Dan kalau kita lihat penggunaan vape di kalangan remaja ya, kita lihat vape ini mendapat sambutan yang sangat tinggi di kalangan remaja kerana baunya yang menarik ya. Baunya seperti popcorn ya, seperti gula-gula ya, seperti candy. Jadi mereka menarik kanak-kanak, remaja untuk menggunakan vape ya. Jadi kajian menunjukkan kesan vape pada perkembangan otak ini sangat merisaukan ya. Di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja, perkembangan otak mereka sangat aktif ketika usia ini, tetapi dengan adanya komponen vape ini, ya, komponen dalam vape ini yang menyebabkan perkembangan otak kanak-kanak dan remaja terbantut ya. Mereka mengalami kesukaran untuk fokus dalam belajar, mereka mengalami masalah untuk mengingat ya, memori mereka terjejas. Jadi ini adalah satu perkara yang merisaukan ya. Jadi ini adalah mungkin antara kesan-kesan negatif ya, vape kepada paru-paru, kepada jantung dan kepada otak. Baik doktor, kalau kita lihat ada pelbagai simptom sebenarnya mungkin selama ni pernah dialami oleh perokok elektronik, tapi mereka mengabaikannya dengan beranggapan bahawa ianya adalah simptom biasa. Apa agaknya sebagai permulaan, mungkin doktor boleh kongsikan simptom awal untuk dikenal pasti bahawa ianya memberi kemudaratan kepada kesihatan? Sebab tadi ada dikongsikan yang viral kesnya, yang mana dia kata tiba-tiba rasa macam terhimpit kan, dan terus pengsan. Jadi macam mana mungkin kita nak kena pasti tanda-tanda awal ni, silakan. Okey, jadi tanda-tanda awal yang mungkin boleh dirasai oleh penghisap vape ini ialah ya, terutamanya sekiranya mereka mempunyai penyakit asma ataupun penyakit paru-paru yang sensitif ya, mereka akan merasa susah nafas ya, rasa seperti dada tu ketat ya, rasa dada ketat ya, susah nafas ya, dan ini menyebabkan mereka mengalami level oksigen yang rendah ya. Jadi apabila mereka susah bernafas ya, oksigen pun susah nak masuk ke dalam badan ya, dan mengalami kesukaran bernafas ya. Selain dari itu, sekiranya perokok penghisap vape ini mempunyai keradangan ataupun inflammation ya, boleh berlaku paru-paru berair ya, dipanggil pleural effusion ya. Dan paru-paru berair ini seperti gambar rajah X-ray yang ditunjukkan tadi ya, terdapat air yang berkumpul di paru-paru ya, menyebabkan paru-paru tidak boleh mengembang dengan elok ya, menyebabkan proses penukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terganggu ya. Jadi mungkin itu ya antara tanda-tanda awal ya, di mana pesakit kebiasaannya akan mengalami simptom susah nafas ya, dada ketat ya, dan seterusnya diikuti oleh masalah batuk ya, dan batuk ini boleh menjadi batuk berpanjangan ya. Okey, doktor, kalau kita lihat tadi doktor dah sebut tentang risiko penyakit seperti popcorn lung, pneumothorax, boleh memberi implikasi kepada jantung dan juga otak. Tetapi adakah golongan perokok elektronik ini juga berisiko untuk menghidapi kanser paru-paru? Okey, jadi seperti yang kita tahu ya, vape ini masih lagi baru di pasaran ya, diperkenalkan pada tahun 2023 ya, dan lihat baru 19 tahun mereka ini berada di pasaran. Jadi kurang
kajian yang menyeluruh yang dilakukan, tapi setakat ini terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan risikonya tinggi. Kalau kita lihat rokok memang berisiko untuk menyebabkan kanser paru-paru kerana dalam rokok itu terdapat 7,000 bahan kimia yang menyebabkan kanser karsinogenik dalam rokok. Di dalam vape pula didapati terdapat sekitar 4,000 4,000 komponen dalam vape yang menyebabkan kanser. Jadi kita lihat vape ini tidak kurang bahayanya berbanding rokok dalam risiko untuk mendapatkan kanser bagi penghisap vape itu sendiri. Dan yang menyedihkan adalah bukan sekadar penghisap vape itu sendiri yang terlibat, tetapi orang sekitar juga boleh berisiko atau kita panggil second hand vapor. Kita ada smoker dan kita juga ada second hand vapor. Jadi second hand vapor ini turut mendapat risiko yang tinggi sekiranya mereka terdedah pada bahan-bahan seperti nikotin, diethil, formaldehyde yang boleh menjadi punca kanser, yang boleh menjadi punca kepada masalah paru-paru, masalah jantung dan masalah otak. Betul, sama seperti kita lihat kalau macam dadah apa semua, pasti ada program untuk memulihkan Mungkin ada yang ingin terlibat tapi mungkin rasa macam sindrom untuk berhenti itu macam payah sikit. Jadi mereka memerlukan pada usaha yang panjang sebab yang muda ni ialah darah muda semuanya. Mungkin sebab ini katanya dia ni vaping ke rokok ke ketika untuk sosial saja. Lama terjebak. Jadi untuk program yang kerajaan anjurkan seperti Generation Endgame ini, apa yang Dr. rasakan bagaimana mampu memberikan perubahan besar landscape kepada anak-anak muda yang ingin berubah, yang ingin tinggalkan dunia rokok elektronik ini? Ya, jadi pendapat peribadi saya lah sebagai seorang pakar paru-paru, ini adalah satu program yang sangat baik. Seperti mana kita mewajibkan semua penunggang pemandu kereta memakai tali pinggang untuk menjaga keselamatan mereka. Seperti itulah kita perlu mewajibkan sebaiknya, sebolehnya supaya perokok elektronik ataupun perokok ini dihentikan kerana kajian telah banyak menunjukkan rokok antara punca kepada 270,000 kematian kalau kita mengikut kajian National Health Mobility Survey Kementerian Kesihatan kita 2019 rokok dikaitkan dengan kematian sebanyak 273,000 kes Dan rokok ini juga menyebabkan ketidakupayaan dalam kehidupan yang boleh menyebabkan seseorang mengalami kekurangan produktiviti, kekurangan kualiti kehidupan. Jadi saya sangat menyokong generational endgame ini supaya memelihara generasi muda kita daripada terjebak kepada vaping, rokok kawan dan terjebak memang sebenarnya suka untuk patah kembali. Okey, doktor, kita juga nak tahu berdasarkan kes yang dikendalikan oleh doktor sendiri kan, bagaimana doktor melihat mungkin ketika ini perbincangan dilakukan ada dalam kalangan mereka yang berasa khawatir dan melakukan pemberhentian itu secara drastik. Adakah ini juga membantu untuk mengembalikan semula kesihatan paru-paru mereka seperti biasa? Okey, jadi sebenarnya kita boleh terlihat sudah berapa lama seseorang itu vape, menggunakan vape kerana kadar penggunaannya berkait rapat dengan kadar kerosakan di dalam paru-paru. Kajian menunjukkan penggunaan rokok setakat ini rokok selama lebih 20 tahun, satu pack sehari selama 20 tahun dikaitkan dengan risiko yang tinggi untuk masalah kerosakan paru-paru kronik seperti COPD, kes kanser paru-paru. Untuk vape kita masih belum ada kajian yang perinci yang mengaitkan antara berapa lama tempoh vaping dikaitkan dengan berapa banyak risiko kerosakan paru-paru. Tetapi semakin lama seseorang itu menggunakan vape, semakin teruklah risiko kerosakan paru-paru itu. Namun begitu tidak terlambat untuk berhenti. Kerana kajian menunjukkan sekiranya kita berhenti vape ataupun berhenti merokok pada saat itu, kerosakan paru-paru kita akan terhenti, akan statik, dia tak akan terus rosak. Kalau kita terus merokok, paru-paru kita akan terus rosak secara drastis. Apabila kita berhenti, kerosakan itu terhenti di situ dan ada kemungkinan boleh dipulihkan secara perlahan-lahan. Jadi untuk para perokok di luar sana, untuk para vapor di luar sana, masih belum terlambat untuk berhenti pada level apa sekalipun. Kerana anda berhenti, insya-Allah ada sinar harapan yang menunggu kerana paru-paru yang rosak boleh dipulihkan walaupun mungkin bukan 100%, tapi insya-Allah sedikit sebanyak lebih baik daripada sekiranya diteruskan tabiat rokok atau vape tersebut. Okey, terima kasih pada Dr. Nurul Yakin, pakar perunding perubatan pernafasan, perubatan dalaman dan pakar gangguan tidur antarabangsa berkongsi tentang impak buruk dan semoga ada kesedaran, semoga ada perubahan yang baik demi kita nak lahirkan generasi masa depan, tapi sayang kalau semuanya telah pun diasapkan dengan pelbagai risiko kesihatan ini. Dan kita pastikan generasi penamat ini akan menjadi permulaan untuk tiada lagi perokok elektronik ataupun perokok konvensional. Okey, dan sekarang ni kita nak tinjau bagaimana rangkuman luar negara untuk informasi anda di MHI. Kita saksikan rangkuman ini. Silakan.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima darjah tertinggi kerajaan Turki, Turkish Order of the State sempena lawatan negara ke Turki. Anugerah tertinggi yang disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden itu menjadikan baginda Ketua Negara ASEAN pertama menerima anugerah berprestij tersebut. Indonesia menghantar lebih 20 helikopter ke 6 daerah di Sumatera dan Kalimantan sebagai langkah pencegahan selepas berlaku kebakaran hutan serta ladang skala kecil minggu lalu. Helikopter Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan Indonesia dihantar bagi tujuan pemantauan dan memadamkan api dalam keadaan siap siaga di Riau Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemangku Ketua Pusat Komunikasi Data dan Maklumat Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan Indonesia, Dr. Abdul Muhari, bagaimanapun berkata, kebakaran yang mencetuskan kebimbangan berlakunya jerebu di rantau berkenaan tidak merebak disebabkan faktor hujan serta usaha memadamkan api di lapangan. Anggota bomba Poland menemui 100 tan ikan mati dari Sungai Oder yang mengalir melalui Jerman dan Poland, meningkatkan kebimbangan mengenai bencana alam sekitar. Punca kematian tidak dapat dipastikan walaupun pegawainya percaya ikan itu berkemungkinan telah diracun. Perdana Menteri Poland, Mateusz Morawiecki berkata, peristiwa itu berlaku kemungkinan disebabkan oleh sejumlah besar sisa kimia telah dibuang ke dalam sungai. Bagaimanapun, Menteri Iklim dan Alam Sekitar, Anna Moskwa berkata, kesemua sampel yang diuji setakat ini tidak menunjukkan kehadiran bahan toksik. Aktor Hollywood Johnny Depp kembali ke kerusi pengarah apabila dilaporkan mahu menghasilkan filem Modigliani berkisar sejarah hidup pelukis dan pengukir legenda Itali Amedeo Modigliani. Portal The Hollywood Reporter melaporkan dalam projek terbaru filem Modigliani, Depp akan menjadi penerbit bersama dengan Al Pacino dan Barry Navidi. Kerja produksi filem ini akan bermula di Eropah pada musim bunga 2023 dengan senarai pelakon dijangka diumumkan tidak lama lagi. Kembali kita di Malaysia untuk berkongsi tentang dakwah dan kebaikan. Kali ini nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas yang juga merupakan Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Bandar Remis Perak Darul Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri berbaju kuning hari ini. Itulah dia, umpama sari mangga Ustaz ya. Okey. Baik Ustaz, hari ini kita bicara kita intipatinya untuk kembali dengan, saya rasa ini dah kali keberapa kita bersama untuk menaikkan semangat masyarakat menyumbang untuk pembinaan masjid ni, Al-Ulum wa Thayyibah Bandar Remis Perak ni. Yeah. Macam mana Ustaz progresnya untuk membina satu lagi khazanah ilmu di Bandar Remis? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'awalah. Tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan pada pagi ini insya-Allah cuma nak maklumkan bahawa Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ini ialah merupakan masjid yang dibangunkan untuk Madrasah Al-Ulum wal Qiraat yang telah diasaskan semenjak tahun 2013 yang lalu. Bila kita melihat adanya keperluan untuk kita membangunkan masjid bukan sekadar bagi pelajar-pelajar kita untuk belajar tahfiz Al-Quran dekat situ, tetapi juga untuk menyediakan prasarana yang lebih baik bagi masyarakat 17,000 penduduk di kawasan sekitar Pantai Remis Perak ini yang boleh memanfaatkan masjid di madrasah yang berkeluasan 4.2 ekar itu. Jadi subhanallah salli ala Muhammad. Jadi di sini akan berlangsung bukan sekadar pusat pengajian tahfiz tetapi juga untuk para masyarakat solat hadir, solat berjemaah. Kemudian kita sediakan di sini juga bukan sekadar itu, Allahumma salli ala, kita juga menyediakan dewan solat, dewan madrasah, dewan kuliah, bilik mesyuarat, bilik jenazah, rumah penginapan untuk orang-orang bermusafir, tandas yang selesa dan luas dan banyak, dan juga bazar bagi keluaran jualan keluaran
produk-produk keluaran madrasah dan lain lagi. Madrasah Al-Ulum wal Qiraat yang sedang tuan-tuan saksikan gambarnya di kaca TV tuan-tuan itu menyediakan pengajian tahfiz Al-Quran sepenuh masa sebagai teras pengajian yang memfokuskan kepada penghafazan Al-Quran dan tajwid dan juga qiraat. Bahkan pengajian kitab-kitab turas juga kita sediakan dalam madrasah ini bagi menyambung usaha para ulama silam dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat serta penting dalam membentuk kehidupan sosio agama masyarakat Islam pada ketika ini, insya-Allah. Baik Ustaz, kita pun sedia arif sekarang ini memanglah untuk membina pembangunan pun kos yang tinggi dan perlukan pendanaan yang besar. Sekarang ini macam mana kita melihat pergerakan masyarakat untuk membantu ini supaya ada lebih banyak sumbangan untuk cukupkan targetnya Ustaznya? Alhamdulillah, kami nak ucapkan jutaan terima kasihlah. Jauh di sudut hati kami ni sangat berbangga dengan sifat kedermawanan orang Islam yang khususnya di Malaysia ini, subhanallah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dan kami sama-sama doakan setiap orang yang menyumbang itu Allah akan kurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dan gandaan-gandaan di dunia hingga akhirat Allah akan berikan. Jadi subhanallah, alhamdulillah kami keseluruhan kos kita menelan belanja insya-Allah sebanyak 15 juta ringgit. Dan subhanallah itu pun 25 juta ringgit. Keseluruhan kosnya ialah 25 juta ringgit. Dan alhamdulillah semenjak setakat hari ini kita telah berjaya untuk mendapat kutipan ataupun sumbangan sebanyak 15 juta ringgit. Tapi masih belum mencukupi. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang telah kita sediakan, paparkan itu, projek kita telah pun mencecah lebih daripada 60 ataupun mencecah 60% dah daripada keseluruhan projek yang sedang kita, dan kita bergerak pantas sekarang ni sebab kita ada sedikit sangkut dulu waktu tempoh PKP itu ada keterbatasan, dan alhamdulillah dan kami masih memerlukan lagi sebanyak 10 juta ringgit. Ustaz, jadi untuk menambah motivasi bukan sekadar untuk orang. Baik, untuk menambah kita punya keinginan untuk berinfak ni, mungkin Ustaz dapat ceritakan antara kebaikan dan ganjaran menanti mereka yang berinfak untuk membina sebuah masjid Rumah Allah di muka bumi ini. Silakan. Ya Allah, itu yang kita ingin sebutkan tuan-tuan. Yang pertamanya kita fastabiqul khairat, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Jangan bertangguh-tangguh lagi. Dan keduanya, subhanallah, yang nak kita bangunkan ini ialah masjid yang bukan sekadar untuk orang solat ulang alik berjemaah, tetapi di sini tempat anak-anak kita menghafaz Al-Quran. Ingat Nabi SAW menyebutkan, Ustaz Ismat, "Idza mata bani Adam qata'a amali ila thalath." Bila mati saja anak Adam akan terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ialah doa anak soleh yang mendoakan ibu dan ayahnya. Saya harap tuan-tuan sekalian, subhanallah, yang pertamanya kita akan dapat dengan kita membantu pembangunan masjid ini. Setiap orang yang solat dekat sini, segala amalan yang dilakukan di masjid ini semua akan mendapat ganjarannya kepada kita mudah-mudahan insya-Allah, dan tak akan terputus. Yang keduanya tuan-tuan ni, saudara-saudara, ilmu yang bermanfaat. Kalaulah masjid ini takdir ceritalah roboh ke ataupun apa-apa yang berlaku, tetapi ada satu perkara yang akan berterusan sampai ke hari kiamat, iaitu ilmu. Anak-anak kita ni belajar dekat sini, satu hari nanti mungkin dia akan menyampaikan ilmu. Mungkin di kalangan mereka akan menjadi engineer yang hafaz Quran. Mungkin yang akan di kalangan mereka yang akan menjadi arkitek, menjadi doktor, apa-apa profesional yang menghafaz Quran. Dan ilmu yang berkembang nanti satu hari nanti itu pasti kita akan perolehi, sebab tanpa madrasah yang kita bina ini, mereka pun juga tidak akan dapat menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita paling-paling harapkan ni anak-anak yang dididik dekat sini, mereka menjadi anak-anak yang soleh dan sering mendoakan kebaikan-kebaikan kepada ibu dan ayah dia. Dan kita pun mengharap aliran daripada pahala yang sama akan memberi keberkatan kepada keluarga kita. Yang anak-anak kita nanti ni subhanallah yang akan menjadi anak-anak yang soleh yang mendoakan kita dengan Allahumma salli Muhammad barakah yang sedekah yang telah kita berikan untuk pembangunan madrasah kita ni, insya-Allah Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ini, insya-Allah. Jangan lepaskan peluang ni, insya-Allah tuan-tuan teruskan menyumbang. Ada nombor akaun yang tertera, ada website yang tuan-tuan boleh layari sebagainya, Salih Asyik Muhammad. Dan saya nak minta tuan-tuan mungkin kali ini buatlah untuk ibu dan ayah kita sekali, hadiahkan wakaf ini kepada ibu dan ayah kita, insya-Allah.
Okey, baik. Terima kasih Ustaz berkongsi satu lagi motivasi untuk infak, untuk mendapat kebaikan bukan hanya untuk diri tapi juga untuk almarhum yang kita cintai dan moga-moga menjadi sama akhirat yang kekekalan sampai ke syurgawi nanti. Itu dia Ustaz Jafi Abu Bakar Mahmudi, Pegawai Bas Merangkap Duta Khas untuk Pembinaan Masjid Al-Ulum Thaibah Panternis Perak. Jadi kita akan berehat seketika dan tidak kongsi lagi untuk anda bagaimana untuk tambahkan ilmu di jiwa di MHIM. Terus bersama kami untuk limpahan kebaikan. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Dalam usaha untuk membawa kemenjadian murid dan meningkatkan taraf pendidikan negara, tentu ada banyak usaha dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, terutamanya daripada segi pemerkasaan ICT. Untuk itu kita bersama dengan TS Puan Nazlina Azman, Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Assalamualaikum Rina, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, bila menyentuh tentang transformasi pendidikan melalui pemekasan ICT ini, apakah mungkin usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sendiri? Okey. Bila kita bercakap tentang transformasi pendidikan, pemekasan ICT adalah merupakan salah satu komponen yang penting. Bila kita bercakap terutamanya selepas pandemik ni. Semasa pandemik ni kita tidak sekolah ditutup dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan teknologi. Dan untuk manfaatkan teknologi kita perlu perkasakan infrastruktur dan juga infrastruktur ICT yang ada di KPM. So dalam konteks pemekasan ICT untuk memastikan transformasi pendidikan ini berlaku, niat dia kena tepat. Maknanya tujuan kita laksanakan itu untuk apa? Tujuan kita adalah akhirnya adalah untuk kemenjadian murid. Jadi apabila kita melaksanakan pemekasan ICT ini, prinsip kita adalah pertamanya dia perlulah memenuhi keperluan, fit for purpose. Dan juga kalau fit for purpose tetapi hanya untuk tahun itu pun tak boleh juga. So it has to be, ataupun ianya perlu future proof, kalis masa hadapan. Maknanya bila kita buat perancangan untuk pemekasan ICT ini bagi memastikan transformasi pendidikan ini berlaku, ianya perlulah untuk masa mungkin 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Dan yang paling penting sekali ianya perlulah secara menyeluruh. Kerana bila kita membuat pemekasan ICT, dia punya kos untuk melaksanakan dia adalah agak tinggi. So kita kena pastikan pulangan balik itu adalah ke arah kemenjadian murid ini. So bila kita buat pemekasan ICT bukan hanya sekadar tengok pada infrastruktur, tetapi kita kena pastikan digunakan untuk apa. Kandungan dia bagaimana dan sebagainya. So dalam konteks ini salah satu transformasi yang kita laksanakan, kita buat penggantian PC-PC di makmal sekolah secara berfasa. Sekolah kita ada 10,000 lebih. Nak buat sekali haung tu memang susah juga. So kita buat secara berfasa dan kemudian kita buat pendekatan yang mana ianya boleh digunakan secara mobile. Maknanya kita bagi dia laptop dan kemudiannya boleh diguna pakai secara optimal yang boleh. Pendekatannya secara sewaan supaya sentiasa dapat digunakan dan dalam keadaan yang baik. Itu di antaranya. Saya memang tertarik bila Puan menyentuh tentang pembekalan perkakasan makmal ICT ini. Apatah lagi ia boleh digunakan secara mobile. Dan apa lagi sebenarnya inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh KPM ini? Selain daripada seperti yang dijelaskan tadi, bila kita bercakap tentang infra, kalau kita bagi laptop, lepas tu kita tak tahu nak buat untuk apa pun, tidak ada maknanya. Jadi inisiatif yang lain dari segi infra, selain daripada membuat pembekalan atau penggantian bagi PC ataupun notebook yang dah lama, kita juga melihat bagaimana untuk kita mempraktikkan transformasi pendidikan dari segi pembelajaran. Contohnya, kita tahu sekarang bahawa pembelajaran secara bersemuka memang masih diperlukan. Walau bagaimanapun, pembelajaran secara hybrid, secara bersilang. Katalah di satu sekolah ni ada cikgu yang sangat bagus, tapi dia mengajar di sekolah tu. Bagaimana kita nak pastikan supaya guru ini juga dapat menyampaikan kepakaran dia kepada sekolah-sekolah lain. So di antara inisiatif kita adalah untuk menyediakan secara berfasa, secara rintis pada awal ini adalah kelas hybrid. Yang mana bolehlah sekolah cikgu ni mengajar kat sini, murid kat sekolah sana boleh dengar, murid kat sekolah sini pun boleh dengar juga. Baiklah. Kalau kita lihat daripada segi sasaran kepada pemegang taruh dan juga perkhidmatan digital ini, apakah pemekasaan yang dilakukan oleh KPM?
Oh, penyampaian perkhidmatan digital ni memang dah bermula sejak lama sebelum ini lagi. Baik. Tetapi semasa pandemik dan selepas ini kita memang dah banyak yang kita laksanakan. Mungkin saya boleh bagi satu kes yang mungkin pun ada yang telah tahu ya. Adalah di mana kita melaksanakan semakan keputusan peperiksaan SPM secara atas talian sepenuhnya. Yeah. Jadi sebelum ni kalau pada tahun lepas dia boleh semak. Tapi pada tahun ini dia boleh semak dan dapat sijil. So kita boleh cuba gambarkan kalau anak-anak kita dapat keputusan tu segera, kalau katalah yang nak pergi lanjutkan pelajaran atau nak buat dapat ke apa, dia boleh terus tanpa menunggu ada masa untuk mendapatkan sertifikat itulah. Yeah. So kita cuba laksanakan supaya mudah, cepat dan tepat, dan kita cuba sebaik mungkin permudahkan stakeholders kita dalam berurusan dengan kita di KPM. Baik. Kalau kita lihat ada pelbagai inisiatif pendigitalan institusi pendidikan, apakah antara inisiatif yang menyokong untuk capaian internet ini? Capaian internet ni memang penting. Betul. Especially terutama dalam keadaan masa sekarang kan. Jadi kita tahu terdapat sekolah kita yang masih ada ruang untuk penambahbaikan yang sangat tinggi. Alhamdulillah dengan adanya pelan jalinan digital ataupun jendela yang dilaksanakan oleh KCOM, kita dapat manfaatkan supaya kita boleh pertingkatkan bilangan sekolah yang dapat capaian internet melalui rangkaian fiber. Okay. Katalah tidak ada fiber, sebelumnya dalam 2,000 lebih, kita akan pertingkatkan kepada lebih daripada 5,000 baik sehingga akhir tahun ini. Dan bagi yang tak ada broadband, kita akan 5G. Okay. 5G sedang dilaksanakan sekarang secara dengan ni, that's another one. Dan lagi satu lagi, capaian melalui satelit bagi sekolah-sekolah di pendalaman. Kalau tak dapat tu, kena guna satelit. Tapi Alhamdulillah baru-baru ni dilancarkan Miasat 3D. InsyaAllah punya capaian dan juga kelajuan dia akan menjadi lebih baik. InsyaAllah. Dan secara ringkas Puan, mungkin kita boleh sentuh sikit tentang pelaksanaan Majlis Transformasi Pendidikan, pemengkasaan ICT yang bakal diadakan nanti. Okey, pada 20 hari bulan ni, di Sekolah Menengah Kebangsaan Precinct 18-1, kita akan adakan satu hari program untuk kita mewar-warkan tentang inisiatif di bawah pemekasaan ICT di bawah bersama Gerakan Transformasi Pendidikan yang sempena dengan Bulan Kemerdekaan Malaysia kita. Okay. Ya? Jadi di situ akan terdapat pelbagai program dan juga showcase kelas hybrid dan juga showcase pelbagailah dari segi teknologi yang menyokong pendidikan, dan ianya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita lah. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dapat dilaksanakan dengan sempurna mungkin. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada TS Puan Nazrina Azman, Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia, berkongsi tentang pemekasaan ICT yang penting untuk transformasi pendidikan negara. Dan baik, terus kita nak bawakan pemerhatian anda bersama dengan rakan tugas saya, Fetri, yang dah tak sabar nak kongsikan tentang Liga Super. Ya, Fetri, silakan. Okey, betul. Persaingan Liga Super Malaysia nampaknya semakin sengit. Skuad ibu kota Kuala Lumpur iaitu Kuala Lumpur City FC akan menerima kunjungan dari 9 FC di Stadium Trust Kuala Lumpur. Saksikan siaran langsung perlawanan ini pada jam 8 malam ini di TV9 dan saluran Astro 149. Kembali hangat Liga Super Malaysia di TV9. Pada anda, perlawanan tumpuan Liga Super 2022. Hanya di TV9 dan Astro 149. Okey, itu berkaitan dengan Liga Super. Ini satu lagi saya kira untuk peminat-peminat bola sepak negara di harian Metro. Katanya Perbadanan Stadium Malaysia berjanji akan pastikan permukaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil dalam keadaan terbaik menjelang final Piala FA antara JDT dan juga Terengganu FC pada 10 September ini. Okey. Tadi paparan di Metro. Okey. Dan saya nak ambil analisis sikitlah. Ini tentang hutang. Tekan tak kalau dilaporkan bahawa 30 hingga 40% yang terlibat ni berusia umur 30 dan 40 tahun. Majoritinya terbimbang ini akan menjadi tekanan kepada generasi muda yang nak membina kehidupan tapi terjerat dengan hutang yang pelbagai demi kehidupan. Dan itu juga kita nak bawakan sebenarnya topik kita esok berkenaan dengan muflis. Apa yang perlu anda lakukan dalam segmen Soal Wang esok? Itu dia. Kalau muflis ada tak jalan keluarnya? Betul. Apakah solusi yang ada? Itu akan dibincangkan esok untuk ilmu kita bersama.
Baiklah, kita pun dah sampai kepada penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton kita hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kami berkenaan dengan rokok elektronik ini dan sama-sama untuk kita memberi manfaat kepada masyarakat dan sebagainya sepanjang 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat juga kepada anda. Ya, kalau kuning biarlah bening, kalau hijau biarlah berkilau. Apa je warna anda, pastikan dia memberikan impak yang baik kehidupan. Moga ada aura yang indah untuk semua. Jumpa lagi esok dan kita nak bincang, jangan lupa untuk soal wang tentang muflis di MSI. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Makin dewasa, berkali-kali kita diuji, kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Warga Malaysia teguh bersama. Warga Malaysia teguh bersama. Oh, laungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Ingatlah kita, wahai bangsa.